Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. By the way, video kali ini disponsor oleh Amal Limited Edition, di mana pembuat jersey ni lah jersey yang sangat cantik. Jersey khas final showdown antara CR dan juga Messi last World Cup depa. Dalam Malaysia ni ada lebih kurang 5 juta peminat bola sepak, tapi jersey ni hanya dibuat 9,999 helai saja. So hampa kena dapatkan cepat. Sebab apa? Sebab satu jersey ni harga sangat murah, iaitu RM50 saja. Bila hampa dah dapatkan jersey ni, hampa boleh sertai lucky draw pula. Lucky draw untuk mendapatkan merchandise CR ataupun Messi, ikut hampa fan mana lah. Yang kedua, hampa boleh sertai lucky draw ni untuk dapatkan jersey original Portugal ataupun Argentina. Dan yang ketiga, yang paling menarik lah, hampa boleh dapatkan lucky draw untuk mendapatkan iPhone 14. Dengan hanya beli jersey tu, hampa dapat jersey tu, hampa boleh sertai lucky draw secara percuma saja. Dan mana tahu kalau rezeki hampa boleh lah join kan. So masuk kepada berita. Apa-apa link pre-order tekan dekat bawah, okey? Berikut merupakan keputusan hari keempat kejohanan Piala Dunia edisi 2022 di Qatar. Aksi Grup E, Jepun telah menunjukkan siapa mereka sebenar selepas berjaya menewaskan Jerman 2-1 dalam perlawanan pertama peringkat kumpulan. Spanyol pula menepati ramalan dengan menang ke atas Costa Rica 7-0 awal pagi tadi. Kroasia gagal menggunakan kelebihan mereka sebagai finalis Piala Dunia 2018 selepas hanya mampu seri dengan Maghribi 0-0. Dan Belgium bermula dengan langkah kanan apabila berjaya menang tipis 1-0 ke atas Kanada awal pagi tadi. Giliran Jerman pula dikejutkan oleh pasukan Asia. Jerman terpaksa akur dengan kehebatan pasukan Jepun selepas berjaya menewaskan mereka dengan jaringan 2-1 malam tadi. Jerman telah berjaya mendahului pada minit ke-33 melalui gol penalti yang disudahkan oleh Eke Gundogan. Jepun bagaimanapun tidak menunjukkan rasa putus asa selepas melakukan pelbagai siri serangan ke arah gawang gol Jerman yang memaksa Manuel Neuer bekerja lebih keras untuk menyelamatkan beberapa percubaan berbahaya mereka. Penaltian mereka akhirnya membuahkan hasil selepas pemain gantian Ritsu Doan berjaya mendapatkan gol penyamaan pada minit ke-75 permainan. Tidak sampai 10 minit kemudian, Jepun sekali lagi mendapatkan peluang untuk berjaya menghasilkan gol pada minit ke-83 melalui Takuma Asano yang juga masuk sebagai pemain gantian. Jerman cuba bangkit tetapi segalanya sudah terlambat dan perlawanan berkesudahan dengan mereka tewas dalam perlawanan pembukaan kepada Jepun 2-1. Mereka terpaksa menempuh lalang sukar apabila dijadualkan bertemu dengan Spanyol pada perlawanan kedua nanti. Keadaan Harry Kane meresahkan Southgate. Harry Kane yang dikeluarkan 15 minit sebelum perlawanan tamat ketika England menang ke atas Iran 6-2 tempoh hari selepas menerima beberapa terjahan keras daripada pemain Iran, dilaporkan mendapat kecederaan pada bahagian buku lalinya. Dia yang terus dihantar untuk menjalani scan pada kakinya didapati terdapat kerosakan pada buku lalinya tetapi tidak begitu serius. Southgate sedikit lega dengan keputusan scan tersebut tetapi masih ragu-ragu jika mahu meletakkan Kane dalam kesebelasan utama ataupun tidak kerana mereka akan bertemu dengan USA pada perlawanan kedua nanti. Situasi seperti ini sudah pasti merecatkan sedikit rancangan asas Southgate, tetapi dia perlu mengambil risiko dalam memastikan England marah ke pusingan seterusnya. Mereka yang sebelum ini hanya dapat membawa 24 pemain saja, kini telah diberikan kelonggaran untuk membawa 26 pemain. Sudah pasti memberikan kelebihan untuk pasukan yang bertanding sekiranya situasi seperti ini berlaku. Mitrovic kembali menjalani latihan bersama Serbia. Pemain tunggak Serbia datang ke Piala Dunia kali ini bersama dengan kecederaan dilaporkan sudah menjalani latihan bersama pasukan dalam persiapan mereka untuk menentang Brazil dalam perlawanan pembukaan Grup G awal pagi esok. Perkembangan terbaru pemain yang beraksi dengan baik bersama Fulham itu dilihat memberikan major boost buat Serbia kerana mereka sangat memerlukannya di barisan hadapan dalam perlawanan yang sangat sukar seperti menentang Brazil itu. Pengurusnya sebelum itu begitu yakin yang Mitrovic akan sempat pulih sebelum perlawanan pertama mereka, tetapi berbeza pula dengan situasi yang menimpa Filip Kostic yang dikabarkan pemain itu terpaksa diketepikan akibat masalah otot. Selepas menempuh lalang sukar menentang Brazil pada perlawanan pembukaan, mereka seterusnya akan menentang Cameroon dan kemudian Switzerland dalam kumpulan G ini. Thomas Delaney terpaksa lupakan baki aksi di World Cup. Pemain tengah Denmark, Thomas Delaney terpaksa melupakan terus baki aksi di Qatar selepas dia disahkan mengalami kecederaan lutut selepas beraksi bersama pasukannya menentang Tunisia semalam. Dia yang dikeluarkan sebelum separuh masa pertama tamat disahkan sendiri oleh pengurus Denmark iaitu Kasper Hjulmand mengenai situasi pemain berkenaan. Dia yang kini sudah mencatatkan 72 cap untuk negaranya, merupakan antara watak terpenting dalam pasukan mereka semasa mereka marah sehingga ke semifinal Euro 2020 yang lalu, dan kehilangannya dalam pasukan pada ketika ini sangatlah dirasai selepas hanya mencetakkan keputusan 0-0 menentang Tunisia dalam perlawanan pembukaan Grup D. Mereka akan bertemu dengan Perancis pada perlawanan kedua yang sudah memperoleh kemenangan pertama mereka menentang Australia semalam. Legenda Liverpool meninggal dunia pada usia 71 tahun. David Johnson, bekas penyerang Liverpool dan England itu, dilaporkan telah meninggal dunia pada usia 71 tahun akibat kanser tekak semalam. Dia yang pernah beraksi bersama Liverpool daripada tahun 1976 sehingga 1982 itu, telah berjaya memenangi sebanyak 3 kali European Cup ataupun UCL dan 4 kali juara Liga ketika beraksi di bawah kendali Bob Paisley yang pada ketika itu begitu dominan di Eropah. Dia memulakan kerjanya bersama Everton sebelum berpindah ke jiran setempat iaitu Liverpool. Pernah juga beraksi bersama skuad England sebanyak 8 kali
kali dan telah berjaya menjanakan 6 gol. Sir Jim Ratcliffe sekali lagi disebut bakal menjadi pemilik baru Manchester United. Sir Jim Ratcliffe yang juga seorang usahawan berjaya di England sekali lagi dikaitkan dengan Manchester United selepas Glazers sekali lagi menyatakan yang mereka mahu menjual kelab itu. Ratcliffe yang juga peminat Manchester United dilaporkan akan membuat bidaan kepada Glazers selepas keluarga yang menguasai kelab itu telah mengesahkan yang mereka akan menjual kelab itu secara keseluruhan atau sebahagian saja. Ratcliffe juga telah memiliki kelab Nice di Ligue 1 Perancis berpotensi untuk menjadi pemilik baru kelab Manchester United. Glazers meletakkan harga 5 bilion pound untuk United, tetapi Ratcliffe mahu lebih berhati-hati kerana tidak mahu membayar melebihi nilai sebenar yang sepatutnya diletakkan. Dia juga dikaitkan dengan Liverpool yang sebelum ini bakal dilepaskan oleh FSG, tetapi dia sudah menafikan kabar angin tersebut. Ini bukan permainan terbaik saya, kata Kevin De Bruyne. Pemain antarabangsa Belgium itu mempersoalkan anugerah pemain terbaik perlawanan yang diberikan kepadanya ketika Belgium menewaskan Kanada 1-0 awal pagi tadi. Dia merasakan yang dia tidak layak untuk mendapatkannya kerana dia tidak beraksi dengan baik dalam perlawanan tersebut. Batshuayi telah menjadikan gol tunggal dalam perlawanan tersebut sekaligus menjadi gol kemenangan mereka pada minit ke-44 separuh masa pertama. Kanada bagaimanapun terlebih dahulu terlepas peluang keemasan untuk menjadikan gol selepas Alphonso Davies gagal menyempurnakan sepakan penalti yang telah diberikan di awal separuh masa pertama. Kevin De Bruyne berkata lagi, yang perlawanan awal pagi tadi bukanlah permainan terbaik dan mereka akan cuba memberikan yang terbaik dalam perlawanan kedua menentang Maghribi nanti. Bayern Munich bersedia untuk membawa masuk Marcus Thuram. Bayern Munich telah bersedia untuk membawa masuk Marcus Thuram ke sana dengan menawarkan 7 juta euro semusim untuk pemain itu. Kontraknya bakal tamat pada hujung musim yang lalu, turut menarik minat Arsenal, Chelsea dan juga Spurs. Arsenal masih belum putus asa untuk dapatkan pemain tengah Palmeiras. Arsenal akan cuba sadaya upaya untuk membawa masuk pemain tengah muda Danilo pada Januari nanti. Kontrak pemain itu bagaimanapun hanya akan tamat pada 2026 dan dilaporkan mempunyai release clause setinggi 100 juta euro. Moise Kean mungkin akan ke Newcastle. Penyerang pasukan Everton yang kini dipinjamkan ke Juventus dilihat menjadi sasaran seterusnya untuk Newcastle apabila mereka cuba untuk membawa masuk pemain itu secara tetap ke St James Park. Moise Kean yang berjaya memikat semula hati Roberto Mancini untuk memanggilnya kembali ke skuad kebangsaan Itali selepas aksi yang membanggakan dia bersama Juventus pada musim ini. Ronaldo semakin terdesak untuk dapatkan kelab. Cristiano Ronaldo yang telah dilepaskan Manchester United baru-baru ini dilihat semakin terdesak untuk mendapatkan kelab selepas Newcastle United telah menafikan yang mereka berminat untuk membawanya ke St James Park. Antara kelab yang masih lagi dikaitkan dengan Ronaldo adalah kelab Arab Saudi iaitu Al Nassr, Chelsea dan Inter Miami yang hanya menunggu masa yang sesuai untuk membuat tawaran kepadanya. Yusufa Moukoko mungkin akan kekal di Dortmund. Penyerang muda Borussia Dortmund itu berkemungkinan besar tidak akan meninggalkan kelab dalam masa yang terdekat ini selepas kabar angin semakin kuat menyatakan yang dia mungkin akan ke Real Madrid ataupun Liverpool nanti. Dia yang kini sedang beraksi bersama skuad Jerman bagaimanapun akan memberikan tumpuan dalam aksinya di Piala Dunia dahulu sebelum kembali ke kelab untuk berbincang dengan lebih detail tentang masa hadapannya nanti. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe dan jangan lupa beli jersey ni dekat Amal Limited Edition. Pre-order link dekat bawah, okey?